Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amir bin Ahmad Nazari dari PISMP Jun 2019, Unit Bahasa Melayu 1. Baiklah, pada hari ini saya akan membentangkan hasil penulisan tugasan satu saya bagi subjek GHS 3013 Gaya Hidup Sihat. Tulisan ini berkaitan dengan isu-isu semasa kesihatan. Baiklah, kita akan bergerak kepada bahagian pertama dalam tulisan ini, iaitu bahagian pengenalan. Evolusi dalam sektor perindustrian telah mengubah gaya hidup rakyat Malaysia dalam kehidupan seharian. Hal ini kita dapat lihat khususnya dalam sektor perindustrian pengeluaran makanan. Pelbagai makanan yang masa kini kita dapat lihat, antara contohnya adalah makanan ringan, makanan segera, telah memberi kesan yang negatif kepada masyarakat kita pada masa kini. Kesannya kita dapat lihat menerusi isu masalah kesihatan pada masa kini yang sedang berlaku. Antara isu-isu yang sedang berlaku adalah isu masalah pemakanan, isu merokok dan juga isu masalah kesihatan mental. Terdapat 3 isu utama yang telah saya gariskan dalam penulisan ini. Baiklah, isu yang pertama adalah isu pemakanan, yang kedua adalah isu merokok, dan yang ketiga adalah isu kesihatan mental. Kita akan beralih kepada isu yang pertama, iaitu isu pemakanan. Isu pemakanan ini antara isu yang sering berkait rapat dalam kalangan rakyat Malaysia, kerana pemakanan adalah merupakan satu keperluan asas yang perlu diambil oleh setiap manusia. Namun begitu, evolusi sektor pengeluaran makanan telah menyebabkan gaya pemakanan di kalangan rakyat Malaysia telah berubah. Hal ini memberi kesan khususnya kepada tahap kesihatan rakyat Malaysia yang kian lama semakin menurun dan memberi pelbagai kesan buruk kepada setiap lapisan generasi. Lapisan generasi yang dimasukkan adalah bagi setiap lapisan generasi, khususnya generasi kanak-kanak, generasi dewasa dan juga generasi warga emas. Jadi kita dapat lihat, yang pertama adalah bagi generasi kanak-kanak, yang mana kanak-kanak lebih cenderung untuk memilih makanan ataupun makanan yang manis. Dan ini memberi kesan buruk khususnya kepada bahagian gigi mereka, dan juga hal ini juga boleh mendatangkan kesan-kesan yang lebih buruk seperti penyakit obesiti dan juga penyakit-penyakit kronik lain. Kemudian bagi golongan dewasa pula, mereka kebiasaannya mengamalkan tabiat pemakanan yang tidak diambil mengikut waktu yang sepatutnya, khususnya bagi pelajar. Sebagai contohnya, sebagai pelajar, mereka seringkali mengambil makanan tidak mengikut waktu. Hal ini juga dapat kita lihat hasil daripada kesibukan mereka sepanjang waktu mereka belajar. Jadi mereka tidak mengamalkan pemakanan mengikut waktu yang sepatutnya. Hal ini juga boleh memberi kesan buruk khususnya kepada penyakit seperti penyakit gastrik, penyakit obesiti, diabetes dan sebagainya. Baiklah, isu ini juga melibatkan warga emas, yang mana kita dapat lihat warga emas, golongan-golongan warga emas ini tidak mengamalkan pemakanan secara sihat. Kita dapat lihat juga mereka tidak mengambil berat sewaktu mengambil makanan tersebut. Mereka tidak mengurangkan kandungan garam dan gula dalam pemakanan mereka, dan juga tidak mengambil berat ataupun tidak mengambil kisah apa yang dimakan setiap hari. Hal ini akan seterusnya memberi kesan yang buruk, khususnya bagi warga emas ini. Mereka mudah untuk mendapat penyakit-penyakit yang berbahaya seperti strok, jantung, darah tinggi dan sebagainya. Baiklah, oleh itu terdapat beberapa langkah yang efektif yang perlu diambil bagi mengatasi masalah khususnya bagi isu pemakanan ini. Antara langkah yang boleh diambil adalah melalui peranan ibu bapa untuk memastikan anak-anak mereka membesar dengan sihat. Sebagai contohnya, mereka boleh mengajar anak-anak mereka mengenai kawalan pengambilan makanan. Mereka perlu menyediakan makanan yang secukupnya serta mengawal had makanan yang diambil oleh anak-anak mereka. Hal ini seterusnya akan dapat mengelakkan daripada berlakunya masalah obesiti pada usia seawal kanak-kanak. Selain itu, mereka juga boleh menyediakan nutrisi yang mencukupi di dalam makanan seharian mereka. Makanan seperti sayuran dan buah-buahan perlulah disediakan agar mereka mendapat zat yang secukupnya untuk membesar.
Dari kalangan remaja pula, mereka perlu merancang jadual seharian mereka untuk melakukan tugasan atau kerja yang ada. Hal ini agar mereka dapat mengawal diri daripada mengamalkan waktu pemakanan yang tidak menentu. Selain itu, mereka juga dapat mengawal waktu tidur. Apabila mereka tidak awal, maka mereka dapat menahan diri daripada berasa lapar dan seterusnya menyebabkan punca untuk mereka makan pada lewat malam. Isu seterusnya yang sering dilihat dalam gaya hidup masyarakat Malaysia adalah isu kesihatan yang berpunca daripada amalan merokok. Baiklah, menurut statistik yang dikeluarkan oleh KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia, mereka telah menyatakan bahawa lebih 10,000 rakyat Malaysia yang mati setiap tahun disebabkan penyakit berkaitan secara langsung dengan tabiat merokok. Amalan merokok mendatangkan pelbagai kesan buruk bukan sahaja kepada perokok itu sendiri, malah kepada orang yang berada di sekelilingnya yang menghidu asap rokok tersebut, atau mereka ini digelar sebagai perokok pasif. Hal ini sering berlaku di tempat-tempat awam, khususnya di kedai makan, apabila perokok tanpa rasa segan silu dan bersalah terus membakar rokok di meja makan mereka. Kemudian asap rokok yang dihembuskan tersebar ke meja pelanggan yang lain dan melahirkan perokok-perokok pasif tanpa kita sedari. Isu ini sering berlaku sebelum penguatkuasaan undang-undang larangan merokok di tempat awam. Budaya merokok sememangnya mendatangkan banyak kesan buruk yang boleh menjurus kepada penyakit yang serius. Antara kesan yang paling ketara adalah perokok akan menghidap penyakit serangan jantung. Statistik KKM juga telah dilakukan menunjukkan bahawa merokok adalah faktor risiko utama bagi penyakit bahaya dan menyebabkan 10 hingga 12% kematian di Malaysia. Selain daripada itu, merokok juga mempunyai kebarangkalian yang tinggi untuk menghidap penyakit kronik yang lain seperti kanser paru-paru, strok dan juga sebagainya. Kedua-dua penyakit ini sering berlaku kepada para perokok. Kanser paru-paru merupakan satu penyakit yang membahayakan nyawa seseorang jika tidak dicegah atau dirawat dari peringkat awal lagi. Ia merupakan kanser yang paling kerap dialami oleh golongan lelaki dan amat berkait rapat dengan tabiat merokok. Punca penyakit adalah asap rokok yang mengeluarkan hampir 4,000 bahan kimia yang beracun, dan 53 dari bahan kimia ini boleh mengakibatkan kanser. Kemudian penyakit strok pula berlaku akibat daripada salur darah yang tersumbat di dalam otak. Kerosakan ini disebabkan oleh kesan nikotin yang menjadikan salur darah akan menjadi tebal dan sempit sehingga menyukarkan aliran darah. Akibatnya sebahagian badan mungkin akan menjadi lumpuh dan mengakibatkan maut. Budaya merokok haruslah dikurangkan atau lebih baik dihapuskan agar dapat memberi kesejahteraan kepada perokok itu sendiri dan juga kepada orang yang di sekelilingnya. Hal ini dapat dilakukan melalui beberapa cara yang mungkin dapat mengurangkan masalah tersebut. Antara cara yang pertama adalah memberi kesedaran yang lebih kepada para perokok. Pelbagai cara yang telah dilakukan sebelum ini seperti meletakkan gambar penyakit di kotak rokok serta menyiarkan iklan di televisyen mengenai keburukan merokok. Oleh itu, pihak KKM perlulah mengambil inisiatif yang lebih berkesan untuk memberi kesedaran kepada perokok seperti mengumpulkan para perokok di satu tempat dan melakukan program untuk mendedahkan mereka tentang risiko yang sedang mereka hadapi pada waktu tersebut. Namun begitu, cara ini seringkali tidak memberi kesan yang mendalam kepada mereka. Oleh itu, mereka perlulah diberi pesanan ataupun mendapatkan pesanan daripada ahli-ahli keluarga yang terdekat. Pesanan ini adalah untuk berubah, bukan untuk diri sendiri saja, malah untuk keluarga dan rakan-rakan di sekeliling mereka. Sebagai contoh, seorang bapa yang merokok, ianya juga memberi kesan kepada anak-anak di rumah. Mereka menjadi perokok pasif dan ini disebabkan oleh bapa mereka sendiri. Oleh itu, peranan ahli keluarga yang terdekat sangat penting bagi mengatasi masalah merokok ini. Okey, seterusnya, baiklah, kita akan beralih kepada isu yang terakhir, iaitu isu kesihatan mental. Isu ini adalah antara isu yang sering kali diperkatakan di kalangan rakyat Malaysia. Menurut KKM, kesihatan mental adalah situasi di mana seseorang individu menyedari potensinya boleh berdaya tindak terhadap stres kehidupan, boleh bekerja dengan produktif dan boleh menyumbang kepada masyarakat. Kesihatan mental juga merujuk kepada cara kita berfikir, merasa dan cara kita bertindak. Dalam pada itu, kita dapat lihat juga cara menghadapi masalah dan mengatasi serta cara berinteraksi dengan orang lain juga merangkumi masalah kesihatan mental.
Apabila kesihatan mental seseorang individu itu terjejas, ia boleh menyebabkan kesan yang sangat buruk kepada individu tersebut. Antara kesan yang buruk akan dihadapi oleh individu tersebut adalah masalah kemurungan. Baiklah, masalah kemurungan ini adalah tidak asing bagi individu yang mengalami masalah mental. Kemurungan adalah keadaan seseorang yang dalam kesedihan. Kesedihan adalah emosi yang normal bila seseorang mengalami peristiwa yang tidak menggembirakan. Kemurungan boleh menjadi penyakit jika terlalu serius atau terlalu lama hingga menjejaskan keupayaan seseorang menjalani aktiviti harian. Kebiasaannya, masalah kemurungan sering berlaku akibat daripada persekitaran yang tidak kondusif. Sebagai contohnya, masalah yang berlaku di dalam keluarga seperti perbalahan atau pertengkaran antara suami dan isteri sehingga mencapai tahap penceraian boleh memberi kesan kepada anak-anak mereka yang masih dalam proses pembesaran. Ia akan membuatkan mereka trauma dan lebih cenderung untuk berdiam diri. Kanak-kanak atau remaja yang masih bersekolah mudah terkesan, terutamanya persekitaran yang mereka berada, iaitu di dalam keluarga atau di rumah mereka sendiri. Seterusnya, seseorang individu juga mudah untuk hilang keyakinan diri apabila menghadapi masalah kesihatan mental. Pada era modernisasi ini, kita dapat lihat kemajuan teknologi yang berkembang pesat merupakan punca kepada kurangnya keyakinan seseorang. Jadi kita dapat lihat sosial media ini juga antara punca utama boleh menyebabkan masalah kesihatan mental. Hal ini sebagai contohnya kita dapat lihat melalui media sosial, kebanyakan manusia yang berada di dalam media tersebut bersikap mudah untuk menilai seseorang ataupun judgemental. Oleh itu, apabila seseorang dinilai melalui media sosial, perkara tersebut menyebabkan mereka hilang keyakinan diri sehingga ke alam realiti. Baiklah, bagi mengatasi masalah isu kesihatan mental ini, terdapat beberapa langkah yang boleh diambil bagi memastikan kesihatan mental seseorang itu sentiasa pada tahap yang baik. Antara langkah yang boleh dilakukan adalah seseorang individu perlu berfikir dengan positif pada diri sendiri. Antara contoh amalan berfikiran positif ni, kita boleh menggunakan perkataan seperti saya boleh ataupun saya akan cuba. Hal ini secara tidak langsung kita dapat meningkatkan lagi keyakinan yang ada di dalam diri kita. Seterusnya, kita juga hendaklah membuat keputusan dengan lebih bijak sebelum menentukan sesuatu perkara. Hal ini termasuklah apabila kita hendak berkawan. Sebagai contohnya, kita perlu memilih circle ataupun kelompok kawan yang sentiasa memberi kesan-kesan yang positif pada kita. Oleh itu, melalui pemilihan ataupun kita perlu kecilkan lagi circle ataupun kelompok kawan kita ini bagi membantu masalah kesihatan mental ini juga, dan juga kita juga melalui cara ini rakan-rakan akan dapat juga memberi support ataupun memberi sokongan kepada kita untuk sentiasa terus maju ke hadapan. Okey, selain itu kita juga boleh mengamalkan aktiviti ataupun aktiviti coping mechanism. Aktiviti coping mechanism ini dimaksudkan adalah berdasarkan seseorang individu. Sebagai contohnya, jika seseorang itu minat untuk menanam dan menjaga tumbuhan atau bunga, maka aktiviti tersebut boleh menjadikan mereka tenang dan sentiasa gembira melakukan aktiviti tersebut. Sebagai kesimpulannya, terdapat pelbagai lagi isu lain yang masih hangat diperkatakan berpunca daripada gaya hidup masyarakat di Malaysia. Oleh itu, saya telah gariskan 3 isu ini sebagai isu utama dan juga langkah untuk mengatasinya. Oleh itu, kita haruslah mengamalkan langkah-langkah pencegahan agar kita dapat mengelakkan diri kita daripada menghadapi masalah kesihatan yang kronik dan seterusnya mengakibatkan kehidupan kita terjejas. Bab kata pepatah, mencegah adalah lebih baik daripada merawat. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.